Tak ada pula. Dah masuk dah? Are we live? Yes. Okay. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang menyertai forum ini secara maya. Saya Muhammad Zahir Rosli adalah moderator anda pada petang ini dan juga bersama-sama saya sebagai moderator adalah Puan Liliana binti Mansor yang juga merupakan peguam bela dan peguam syara. Forum kita pada hari ini adalah bertajuk gangguan seksual, siasatan dan pendakwaan dan forum ini diadakan bersempena dengan kempen kesedaran gangguan seksual yang giat dijalankan oleh Jawatan Kuasa Peguam Negeri Johor. Dan umum mengetahui berkaitan dengan kes-kes gangguan seksual yang berleluasa dalam masyarakat kita. Dan gangguan seksual ini secara umumnya mampu memberi kesan yang negatif kepada mangsa dan mangsa mungkin mengalami trauma, fobia dan juga kemurungan. Itu adalah bagi kes-kes yang ekstrim. Terdapat juga kes yang kurang ekstrim tetapi mungkin telah pun menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita dan sehinggakan ramai yang menganggap satu perlakuan itu adalah normal. Dan dalam keadaan itu tidak mustahil wujud mangsa yang tidak pun mengetahui bahawa beliau telah pun sedang mengalami satu episod gangguan seksual. Maka atas dasar itulah program ini diadakan untuk meningkatkan tahap kesedaran dalam masyarakat umum terhadap isu gangguan seksual ini. Melihat kepada tajuk forum kita pada hari ini, memfokuskan kepada siasatan dan pendakwaan. Pendakwaan itu merangkumi kepada dua aspek. Satu adalah aspek kepada liability jenayah dan satu lagi adalah kepada aspek liability civil. Oleh itu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat bertahan sehingga ke penghujung program ini,
kami akan membincangkan mengenai aspek praktikal dan undang-undang supaya dapat memberi manfaat kepada mana-mana pihak yang mengadu telah pun menjadi mangsa kepada gangguan seksual ini. Kepada sedikit maklumat kepada umum, ruangan soalan akan diberikan di penghujung rancangan di penghujung program kita pada hari ini. Sesiapa yang menyertai secara Zoom, Crowdcast ataupun melalui Facebook boleh bertanyakan soalan di ruangan-ruangan tersebut dan kami akan memilih soalan tersebut untuk diajukan kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini. Sedikit lagi maklumat tambahan kepada ahli-ahli bar yang berdaftar di penghujung program ini, sila daftarkan diri anda untuk mengumpulkan CPD point. Dan sebelum saya memberi ruang kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini untuk bercakap, izinkan saya untuk memperkenalkan secara ringkas mengenai mereka. Baiklah, yang ahli panel kita yang pertama adalah seorang peguam yang tidak lagi asing, iaitu Puan Syaharin Begum binti Abdul Subhan yang merupakan pengerusi kita. Beliau merupakan seorang pengamal undang-undang yang telah berkecimpung di dalam bidang undang-undang ini selama lebih 30 tahun. Dan beliau kini adalah merupakan pengurusi kepada Jawatan Kuasa Peguam Negeri Johor dan merupakan wanita pertama yang menyandang jawatan itu selama lebih 60 tahun jawatan kuasa ini ditubuhkan. Beliau telah mula berkhidmat bersama Jawatan Kuasa Peguam Negeri Johor dan menyandang jawatan selaku pengurusi kepada beberapa jawatan kuasa kecil sejak daripada tahun 2010 lagi. Dan kini juga beliau menyandang jawatan sebagai pengurusi bersama Jawatan Kuasa Hak Wanita di peringkat Badan Peguam Malaysia. Ahli panel yang kedua adalah wakil daripada Pejabat Peguam Negara, Puan Zalina binti Yaakob. Terima kasih Puan datang. Beliau mendapat pendidikan undang-undang daripada Universiti Teknologi MARA dan beliau kini merupakan seorang pendakwa raya kanan yang telah berkhidmat selama kira-kira 10 tahun dengan Jabatan Peguam Negara. Dan beliau terlibat banyak dalam mengendalikan pendakwaan bagi kes-kes jenayah seksual di mahkamah dan atas dasar itulah beliau dijemput menjadi panelis kita pada hari ini. Okay. Panelis kita yang seterusnya adalah Puan Xiao Jia yang merupakan seorang SP. Beliau adalah wakil kita daripada PDRM yang datang daripada IPK Johor. Beliau telah 14 tahun berkhidmat bersama PDRM dan beliau sebelum ini telah pun mengepalai banyak telah mengetahui banyak jabatan-jabatan sebelum beliau telah pun diberikan mandat untuk bertugas di Jabatan Jenayah Seksual dan Kanak-kanak. Beliau dijemput hadir sebagai ahli panel ini untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai aspek siasatan yang lazimnya dilakukan oleh pihak polis. Dan ahli panel kita yang terakhir yang hadir secara maya adalah Puan Betty Yeoh. Beliau merupakan salah seorang pengasas kepada Persatuan Bertindak Wanita ataupun lebih dikenali sebagai All Women's Action Society Awam. Beliau merupakan pelatih dan fasilitator untuk organisasi awam ini dengan fokus terhadap isu gangguan seksual dan beberapa isu lain lagi. Beliau banyak terlibat dalam kerja usaha sama dengan jabatan-jabatan kerajaan seperti di sektor kesihatan, jenayah seksual dan kanak-kanak serta Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam memerangi jenayah gangguan seksual ini. Melihat kepada latar belakang beliau telah terlibat di dalam organisasi awam ini sejak awal penubuhannya lagi ya Puan, iaitu pada tahun 1988. Oleh itu pasti banyak pengalaman beliau yang boleh beliau kongsikan dengan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulakan, saya ingin on behalf of the community of the Johor Bar, we like to thank you to all our panelists here for your willingness to participate in our program. Terima kasih. Baiklah, melihat kepada melihat kepada pengalaman Puan Betty Yeoh sebentar tadi daripada tahun 1988 lagi ya Puan. Jadi mungkin mesti banyak pengalaman yang telah pun Puan sendiri kendalikan dalam isu gangguan seksual ini. Boleh tak Puan ceritakan beberapa kes yang pernah Puan sendiri membantu dan kendalikan sebelum ini? Silakan Puan.
Thank you Encik Zahir, and thank you to the Johor Bar. Terima kasih menjemput saya. Dapat dengar? Okay. Dapat boleh dengar. Okay, thank you. Sungguh baik hari ini saya nampak sendiri di program ini. Jadi untuk berkongsi maklumat, saya ingin berkongsi dua kes saja. Satu yang mula-mula saya kendalikan kes gangguan seksual. Itu ada terlibat seorang pengurus sumber manusia perempuan di mana dia selalu terima panggilan. Panggilan itu adalah suara seorang lelaki yang ingin jemput dia makan malam, tapi lepas cerita jemput makan malam, dia kata kita boleh enjoy sikit aktiviti-aktiviti seksual. So dia tak hiraukan. Lepas tu selalu dapat panggilan sampai dia tukar telefon. Lepas tukar telefon, terdapat panggilan yang sama daripada orang yang sama. Jadi apa yang dia tidak boleh tahan ialah apabila lelaki itu katakan, saya tahu mana you duduk, dia bagi alamat, saya akan datang cari anda. Dan kita akan happy-happy. Jadi bila dia takut, dia datang jumpa dengan pihak awam. Sekiranya anda ingin tahu, sexual harassment ataupun gangguan seksual bukan ada kes perempuan saja, tetapi kaum lelaki. Dan kes ini dibawa kepada pihak awam oleh dua orang pensyarah wanita. Dia bersabit dengan seorang pensyarah lelaki yang muda di dalam satu institut pendidikan di mana pelajar-pelajar adalah daripada latar belakang yang rich and famous, okay? Yang berkaya, yang selebriti ke, orang kenamaan. Jadi guru ini selalunya sebab dia muda dan murid-murid dia selalu kelilingi dia apabila mereka ada sesi latihan. Dan kanak-kanak, bukan kanak, pelajar ini suka sentuh pada tangan dia lah, belakang kepala dia, tapi dia takut sebab dia guru muda baru start mendidik. Jadi dia senyap saja, tak cerita apa banyak. Sehingga satu hari apabila dia pusing sebab semua pelajar dikeliling dia, bila dia pusing, tangan dia tersentuh ke belakang seorang pelajar perempuan dan keesok hari dia disuruh oleh pihak sumber manusia supaya take a break, okay? Sebab mereka nak buat siasatan, investigation, laporan gangguan seksual oleh salah seorang pelajar wanita. Jadi dia diam sahaja, tak buat apa. Tetapi dua pensyarah yang lain perempuan, mereka datang jumpa pihak kami supaya nak tahu apakah mereka boleh buat untuk lelaki ini. Jadi saya stop dekat sini untuk dapat lebih maklumat apakah dua kes ini. Back to you, Zahir. Okay, terima kasih Miss Betty for the perkongsian pengalaman yang lepas. Cumanya daripada cerita-cerita ni Puan Zalina untuk gangguan seksual ni Puan, secara general, secara am kan, apa ni sebenarnya gangguan seksual? Saya percaya kalau kita Google dah banyak ni. Tapi untuk mudahkan semua pihak secara ringkas ni, apa gangguan seksual ni Puan? Pada Puan moderator, saya ada buat beberapa homework sikit lah. Saya dapatkan beberapa tafsiran tentang gangguan seksual ya. Gangguan seksual boleh ditakrifkan sebagai sebarang kelakuan berunsur seksual yang tidak diingini, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal, yang menyebabkan seseorang berasa tersinggung, terhina atau terugut. Itu tafsiran di dalam Perkeliling Perkhidmatan bilangan 5 tahun 2018. Dan seterusnya saya merujuk kepada Black Law Dictionary. Sexual harassment in which a work environment is created
when an employee is subject to unwelcome verbal or physical sexual behavior that is either severe or pervasive. Dan seterusnya, Oxford English Dictionary menyatakan, the repeated making of unwanted sexual advances or obscene remarks to a person, especially in a workplace. Dan akhir sekali, Employment Act memberi tafsiran, any unwanted conduct of a sexual nature, whether verbal, non-verbal, visual, gestural, or physical, directed at a person which is offensive or humiliating, or is a threat to his well-being arising out or of in the course of his employment. Daripada keempat-empat tafsiran yang saya dapatkan ini, terdapat beberapa common denominator, iaitu sebarang kelakuan berbentuk seksual, ianya tidak diingini melalui apa-apa cara, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal, yang menyebabkan rasa terhina, terhinggung atau terugut. Itu sexual harassment. Jadi Puan, sebenarnya sexual harassment ni kalau berbentuk signage pun boleh juga Puan? Boleh. Ia termasuk dalam tafsiran yang dinyatakan tadi. Iaitu kalau bentuk lisan adalah melalui kata-kata ataupun komen. Kalau bentuk yang non-verbal seperti isyarat, ianya boleh ditafsirkan melalui pandangan saja sudah cukup. Okey Puan. Jadi dia untuk definisi ni Puan, dia menarik perhatian saya. Kalau kaum Adam lah, kaum lelaki kan. Ya. Untuk mencari jodoh agak susah lah sekarang ni ya Puan. Ya, yang penting apa perlakuan tersebut diterima oleh mangsa lah, kita boleh katakan. Apa penerimaan mangsa terhadap perlakuan tersebut? Adakah ianya diterima sebagai sesuatu perlakuan yang seksual, dan adakah ianya menyebabkan maruah orang tersebut merasa terhina? Itu yang boleh dikatakan sebagai sexual harassment. Dan sexual harassment ni Puan, dia tidaklah hanya kepada kaum wanita, kaum lelaki juga boleh melaluinya Puan. Ya Puan. Sebagaimana yang saya bacakan tafsiran tadi, tak ada satu pun yang menyatakan mangsa mestilah perempuan. Dan tiada juga mana-mana tafsiran yang menyatakan umur, keturunan, bangsa, jantina dan juga latar belakang mangsa. Sesiapa saja boleh terkena ataupun boleh mengalami gangguan seksual. Benar. Daripada definisi ini Puan, adakah wujud apa-apa undang-undang yang spesifik menangani gangguan seksual ini Puan di Malaysia Puan? Secara umumnya kita mempunyai kanun keseksaan, sebab kita buat masa ni tak ada undang-undang khusus yang memantau pada gangguan seksual lah. Jadi dalam Akta Kanun Keseksaan kita mempunyai beberapa section yang memperuntukkan kesalahan seksual yang boleh berlaku. Dan antaranya adalah section 354 yang mengatakan menggunakan kekerasan jenayah kepada mana-mana orang dengan niat untuk mencabul kehormatan. Kanun keseksaan itu? Ya. Section 506, barang siapa melakukan kesalahan yang mentohmahkan seseorang perempuan sebagai jalang ataupun impute chastity of a woman. Dan itu juga dengan section 5 yang menyatakan sesiapa yang mengaitkan kehormatan mana-mana orang dengan menyebut apa-apa kesalahan syarat dengan apa-apa benda sekali yang dengan maksud pada perkataan itu didengar dan supaya dilihat oleh mangsa yang mengganggu kesantunan seseorang itu. Itu juga telah dinyatakan dalam dan 2A kanun keseksaan yang melarang sesiapa menjual, menyewa, mengedar, mempamerkan secara terbuka dengan cara apa sekalipun buku, template, gambar tak senonoh, lukisan atau apa-apa dokumen dan objek yang berunsurkan lucah, itu juga tak dibenarkan dalam undang-undang. Dari general, undang-undang di Malaysia turut memperuntukkan hukuman untuk kesalahan tersebut.
seksual ni Puan. Benar Puan. Bila kita cakap tentang gangguan seksual ni, tentunya pihak pertama yang akan dituju oleh pihak mangsa semestinya pihak PDRM. Jadi kalau untuk bahagian siasatan Puan, boleh kalau Puan terangkan secara awamnya, secara amnya, apakah seseorang mangsa ni perlu ke mereka buat laporan polis, perlu ke mereka ambil apa-apa tindakan, dan perlu ke mereka setelah melaluinya, perlu ke mereka pergi terus ke balai polis dan buat laporan polis. Terima kasih kepada saudari dan saudara moderator. Untuk menjawab soalan ini, pihak polis memang memerlukan maklumat mengenai kesalahan seperti mana peruntukan di bawah Seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah. Dan pegawai polis hendaklah berkewajipan untuk menerima apa-apa maklumat berkenaan dengan mana-mana kesalahan yang dilakukan di Malaysia untuk tindakan atau penyiasatan bermula. Jadi Puan, untuk gangguan seksual ni Puan, adakah sebarang jabatan khas yang mengendalikan khususnya kes-kes gangguan seksual ni Puan di bawah PDRM Puan? Ada tak? Okey, di peringkat Bukit Aman dan juga peringkat ibu pejabat polis kontingen iaitu di negeri, setiap negeri, memang kita terdapat bahagian D11 iaitu unit siasatan seksual wanita dan kanak-kanak yang berada di bawah Jabatan Siasatan Jenayah yang akan menyiasat kes bersangkut dengan seksual, keganasan rumah tangga dan penderaan kanak-kanak. Manakala di peringkat daerah ada juga pegawai penyiasat D11. Tetapi bukan semua daerah yang ada lah. Okay. Boleh saya tahu Puan, di Johor Bahru kita ada untuk jabatan khas mengendalikan kes seksual Puan? Ya, memang ada. Jadi di bahagian yang saya lah yang berada sekarang ni iaitu D11 lah yang di bawah APK Johor yang akan pantau. Puan, boleh ke Puan terangkan adakah terdapat apa-apa garis panduan atau prosedur khas dalam menangani kes gangguan seksual ni Puan? Okay, dalam seperti siasatan dalam kes lain juga, penyiasatan akan bermula sekiranya terdapat kesalahan yang dijumpai dalam aduan. Tapi perbezaan dalam penyiasatan kes seksual dengan kes lain ialah sensitivity kes, di mana keadaan dan kedudukan mangsa perlu diambil kira lah. Itu beza yang paling besar. Puan, sekiranya pengadu ini sebagai contoh lelaki, adakah jabatan yang sama juga akan ambil Puan kalau pengadu ni lelaki? Ya, betul. Memang kita tidak kira jantina lah yang datang sebab kadang-kala yang pengadu boleh juga lelaki Juga yang lelaki. yang lapor bagi pihak mangsa. Okey. Jadi mungkin Puan ada circumstances pengadu ni lelaki. Tetapi sebenarnya mangsa ialah mungkin kenalan, anak saudara Puan Jadi tetap juga pihak polis akan ambil laporan polis ni dan siasat juga ya Puan. Ya, kita akan berdasarkan aduan yang diterima. Sekiranya ada kesalahan, maka kita akan klasifikasi kesalahan tersebut untuk siasatan bermula. Okay, Puan, kalau pengadu ni seorang wanita kan, bolehkah mereka request kalau mereka nak buat laporan polis ni dengan pegawai polis wanita? Mungkin saya faham bila wanita ni mungkin dia trauma, mungkin dia rasa segan Puan atau dia malu lepas dia dah melalui semua benda ni, mungkin dia rasa malu Puan. Boleh ke dia request di peringkat membuat laporan polis tu untuk anggota wanita mengambil laporan mereka Puan? Boleh ke? Okey, seperti yang saya sebut tadi, perbezaan dalam penyiasatan kes seksual dengan kes lain ialah sensitivity kes ni. Jadi memang kita terdapat prosedur yang khas sikit untuk mengendalikan kes seksual dengan lebih berkesan. Contohnya kita terdapat bilik khas yang asing yang bernama bilik triage dan juga pegawai dan anggota polis wanita yang boleh dimohon untuk mengendalikan mangsa yang terlibat.
Jadi Puan, semasa pengadu yang merupakan mangsa buat laporan polis ni Puan, adakah sebarang bantuan atau sokongan mungkin dari sudut psikologi atau kaunseling kepada pembuat report semasa mereka buat report? Mungkin mereka tend to tell everything kan Puan. Saya percaya gangguan seksual ni jarang berlaku sekali. Dia akan berlaku tu mungkin dah beberapa series, mungkin dah tak tahan baru dia buat. Ada ke Puan? Ya, memang terdapat bantuan kaunseling di bahagian D11 di setiap kontingen atau negeri yang siap sedia untuk memberi sokongan dan bantuan kepada mangsa yang telah mengalami trauma selepas kejadian. Tapi di setiap kontingen sajalah. Tapi daerah tidak ada. Ya. Okay, Puan, okey. Jadi Puan, secara amnya penyiasatan ni akan dijalankan dengan adil dan saksama, tidak kiralah mangsa ni lelaki ataupun wanita. Betul tak Zahir? Ya, betul. Jadi kita nampak perkara ni sangat diambil berat oleh pihak berkuasa dan juga kerajaan, kerana gangguan seksual ni adalah suatu perkara yang nuisance, yang satu yang mengganggu. Kalau berlaku pada kita, sebenarnya dia memang mengganggu keharmonian kita bekerja dan kehidupan kita sehari-harian kan. Okay. Untuk selepas kita buat laporan polis, Puan Chairman, saya nak tanya juga, boleh ke, adakah sebarang servis undang-undang yang boleh ditawarkan kepada seorang pengadu? Contohnya mungkin dia dalam ketakutan nak buat laporan polis. Dia baru lepas sexually harassed, mungkin dia rasa traumatized. Kita ada tak badan peguam yang boleh menawarkan servis undang-undang untuk pengadu, untuk follow up ke, untuk membantu waktu membuat laporan polis tu? Ada tak? Thank you, Puan Lidiana Encik Zahir. I am indeed in the company of very esteemed and distinguished panelists. Okay, to answer that question, there is no body as such, or there is no organization or a committee that has been set up to assist in these matters. But what can be done is the complainant can, or the victim can go and seek legal advice. If the person has been sexually harassed and is a little too traumatized to go and to the police station, seek legal advice, go and see a lawyer, and sit down, explain to the lawyer exactly what's happened. And if you've decided to engage the lawyer, then the lawyer will then can assist you, accompany you to the police station, help with the police report, and after that, follow up on the investigation, the progress of the investigation, the outcome of the investigation. So in addition to assisting with regards to the police report, there are two other things that legal advice could come in very valuable also. One is to prepare a case for a civil suit for the tort of sexual harassment. And the other one is to advise on lodging a complaint with the human resources of the complainant's workplace and guide the person through that process as well. So that is the services a lawyer can provide. Sorry, Puan. Boleh dengar, Puan? Puan boleh dengar saya? Okay, Puan. We have heard your stories just now that you shared two stories with us. So in those circumstances, what are the things that you did to assist the two victims previously? Silakan, Puan. Addressing it to me, Zahir. Yes.
Okay, I can't hear you at the start, so sorry. So could you repeat the question, please? Yes, Puan. Kita dah dengar tadi Puan punya cerita berkenaan dengan dua insiden yang Puan telah kongsikan sebentar tadi. Jadi apakah bentuk sokongan ataupun bantuan yang Puan bagi pihak organisasi awam itu bantu mangsa-mangsa gangguan seksual ini? Boleh Puan ceritakan? Okay, berkenaan dengan bentuk sokongan, di awam kami ada satu bahagian perkhidmatan yang memberikan sokongan kaunseling dan juga information guaman or legal information. Dan apabila ada kes gangguan seksual ataupun survivor who come to seek our help, both our counseling intern and our legal pupil, kami ada mereka untuk membantu kami berjumpa dengan klien ini. That's the victim, the survivor. So bila dia bercerita tentang gangguan seksual case dia, mungkin dia akan terasa trauma, okay, baru berlaku, nangis ataupun takut. Jadi pihak kaunselor akan bantu mententeramkan keadaan dia supaya kurangkan tekanan dan buat dia lebih steady lah, empower dia sedikit. Dan lepas tu pihak guaman, the pupil, akan memberikan maklumat. Dan maklumat guaman yang diberikan adalah seperti dikatakan tadi oleh pihak pendakwa, apakah undang-undang yang terada sekarang. Dan lepas tu kita akan minta survivor itu apakah tindakan yang dia hendak. Sebab kami bagikan peluang itu kepada mangsa sendiri untuk membuat keputusan. Dan selepas dia ceritakan adakah dia nak buat laporan, kami akan cuba bantu dia ingat semua perkara yang telah berlaku. Jadi mendokumentasikan perkara-perkara yang telah berlaku. Dan pihak kami juga akan menghantar seorang, boleh jadi pupil ataupun kaunselor, menemani pihak mangsa ini ke balai polis untuk buat laporan aduan. Sebab bagi dia sendiri kurang selesa. Dan sebelum ditubuh D11, memang susah bila seorang mangsa jumpa dengan pihak untuk buat laporan. Tidak ada special room ataupun pegawai special untuk melayankan mangsa kita. Tapi sekarang sudah dah tukar. So di tahap buat laporan, mangsa akan buat laporan sendiri. Tetapi every step of the way, the survivor will be accompanied by someone from the organization, awam, if needed. And in fact, a lot of our NGOs also does that to help the survivors. So at that point, we will just go up to the laporan. And seperti tadi dikatakan, kami juga akan mengikut kes mangsa ini untuk lihat adakah pihak polis jawab balik, ambil tindakan, dan kaunseling akan terus diberikan sehingga klien ini katakan dia sudah boleh menguruskan kehidupan dia sendiri. So this is what we will do. Tetapi bagi pihak kami selalu membuat latihan supaya lebih kesedaran perkara berkenaan dengan gangguan seksual, dan untuk setiap klien yang datang ataupun mangsa yang datang, kami mensyorkan yang bahawa dia tidak bersalah. Sebab kalau dia rasa guilty, she will not want to move forward. Ataupun she feels ashamed, she will not speak up. Okay, I think I will stop right here for the moment. Terima kasih Puan. Okey, seterusnya jika dia benarkan izinkan saya untuk mengajukan soalan ini kepada PDRM, kepada SPA. Boleh ke pegawai polis memulakan sesuatu tindakan sekiranya tiada laporan polis itu dibuat? Terima kasih saudara moderator. Seperti mana yang saya sebut tadi, merujuk kepada
Seksyen 107 Kanun Prosedur Jenayah. Memang kita pihak polis tidak dapat mengambil tindakan atau penyiasatan dimulakan sekiranya kita tidak terima apa-apa maklumat atau aduan berkenaan kesalahan yang sedia ada. Secara umum ya, apabila satu laporan polis itu dibuat, biasanya berapa lamakah, kalau secara umum lah, kita cakap secara umum, berapa lamakah masa yang diambil oleh pihak polis untuk melengkapkan Okey. Secara umum kalau merujuk kepada Seksyen 120 Kanun Prosedur Jenayah, tiap-tiap penyiasatan polis hendaklah diselesaikan dengan cara menyerahkan laporan penyiasatan bersama dengan kertas siasatan kepada pendakwah raya dalam masa seminggu dari tarikh tamat tempoh 3 bulan daripada tarikh aduan dibuat. So itu secara umum lah. Memang dan kalau macam selalunya adakah apa-apa faktor memang terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi tempoh sesuatu siasatan lah. So contohnya kita boleh bagi beberapa contoh. Contohnya keenganan kerjasama daripada pihak pengadu, saksi, kesukaran mengesan suspek, kesukaran mendapatkan keterangan atau laporan daripada agensi tertentu, atau pertukaran pegawai penyiasat atau keadaan luar jangkaan yang berlaku ke atas pegawai penyiasat lah, seperti sakit kronik ke dan sebagainya lah untuk melengkapkan siasatan. Okay, Puan. Saya nak tanya Puan biasanya lepas pengadu ni buat laporan polis kan Puan kan, dia akan buat laporan polis menunjukkan kepada simpulan ini telah sexually harassed dia kan, telah buat perkara ini kepada dia. Jadi kan Puan, soalan saya kan Puan kan, apa berlaku pada si pembuat ni yang telah dibuat laporan ke atasnya? Jadi apa yang berlaku pada, adakah dia akan ditangkap atau dia akan ditahan? Okey, yang pertama sekali, sebaik sahaja maklumat atau aduan diterima daripada pengadu, maka pegawai polis yang berkenaan, yang in charge lah, contoh kadang-kadang adalah ketua balai polis ataupun ketua bahagian siasatan jenayah, ataupun ketua bahagian yang tertentu, dia akan klasifikasi kes tersebut di bawah kesalahan yang sedia adalah. Jadi sekiranya kesalahan itu adalah kesalahan yang boleh tangkap tanpa waran, maka pihak polis kalau sebaik saja dapati kesalahan diklasifikasi di bawah kesalahan yang boleh ditangkap, maka kita akan ambil tindakan untuk kesan dan tangkap suspek. Pada masa yang sama, seperti mana yang Puan Zalina sebut tadi, ada beberapa seksyen kesalahan yang memerlukan OTI, iaitu order to investigate. Order to investigate iaitu memerlukan arahan daripada pihak penawar raya untuk memulakan siasatan, maka kita tidak bolehlah tangkap tanpa waran. Jadi ada juga yang pada peringkat awal, sebaik saja terima aduan dengan maklumat, officer in charge dapati kes adalah lebih menjurus kepada tindakan sivil, maka akan cadangkan untuk kes diambil tindakan sivil lah. Itu je. Jadi Puan, kalau untuk pengadu ni kan Puan kan, yelah dia buat laporan polis tau Puan, dan mungkin selepas dia buat laporan polis, setelah dia beri keterangan dengan pihak polis, dia berubah Puan, dia rasa dia nak tarik balik pula, dia tak nak teruskan pula Puan. Adakah ia dibolehkan? Ya, memang boleh. Pengadu memang mempunyai hak untuk pengadu memang mempunyai hak untuk menarik semula report yang telah dibuat atas alasan-alasan tertentu lah. Tapi jika pengadu menarik semula laporan dia, kertas siasatan berkaitan masih akan pihak polis maju kepada pihak penawar raya untuk cadangan penyiasatan diteruskan atau tidak.
dia akan berbalik kepada kuasa pihak pendakwaan Puan untuk sama ada teruskan kes, teruskan penyiasatan ataupun tidak sebenarnya Puan. Dia begitu. No sound. Testing. Hello. Puan Betty boleh Hello, dengar saya? hello. Now can. No sound. Puan Betty boleh dengar saya? Testing again. Can you hear me? I can hear the moderator. I can't hear the pendakwa. Can you hear me now? I can hear you now, Puan Zarina. Okay. Kita punya keutamaan adalah public interest, iaitu kita kena lindungi ahli masyarakat kita daripada kelakuan sebegini. Jadi jika kita rasakan walaupun pengadu telah menarik balik laporan polis yang dibuat, kita akan tetap teruskan kes berdasarkan pada fakta kes tersebut. Jadi kan Puan, kalaulah pengadu ni buat keputusan untuk tarik balik report, soalan saya akan menjurus kepada Majlis Peguam pula, bolehkah pengadu ini meneruskan tindakan sivil dia? Kalau dia tarik balik report, dia masih boleh teruskan tak? Atau untuk tindakan sivil ni dia mesti proceed dengan dia punya laporan polis Puan? No. You don't need a police report to be able to commence civil proceedings. So even if you have withdrawn your police report, you can still proceed with civil action, because the civil action is actually for compensation where you are compensated with damages. Whereas in a criminal prosecution, it is an offense and the punishment is under the penal code. Yeah. Okay. Jadi Puan Zalina, untuk kebiasaannya bagi pihak Puan Pendakwa Raya, apa pertimbangan yang selalu diambil kira oleh pejabat peguam negara sama ada satu-satu laporan polis ni setelah disiasat, sama ada pertuduhan itu akan diberikan atau tidak? Apa pertimbangan yang selalunya menjadi benchmark yang perlu ada? Apa sebenarnya Puan? Baik. Apabila kita teliti kesiasatan yang dikemukakan oleh pegawai penyiasat, kita akan tengok kepada elemen kesalahan tersebut. Kita tengok kepada fakta kes dan apa yang terlibat dalam kejadian tersebut, dan kita tengoklah kalau dalam kejadian gangguan seksual, intipati kesalahannya adalah pelaku ataupun suspek telah mengeluarkan kata-kata atau membuat apa-apa bunyi, telah membuat apa-apa gerak isyarat atau mempamerkan objek yang berunsur seksual. Sebagaimana tafsiran yang saya nyatakan tadi, kita mesti ada pelaku yang melakukan perbuatan yang berbentuk seksual dan perbuatan tersebut menceroboh hak persendirian pengadu dan juga menghina kesopanan pengadu tersebut. Jadi untuk sexual harassment ni, elemen-elemen yang dikatakan oleh Puan tadi amat penting. Betul Puan? Ya, benar. Jadi elemen-elemen ini mestilah daripada siasatan dan apa yang diadukan oleh mangsa, ya Puan? Benar. Jadi Puan, mengikut pengalaman Puan lah, apa halangan dan kesukaran dari sudut undang-undang yang kadang-kadang dia menyukarkan kes pendakwaan di mahkamah Puan? Okey, dia kebiasaannya gangguan seksual ni tidak dibuat di tempat publik. Ianya berlaku antara pelaku dan juga mangsa di tempat yang private lah. Tak ada saksi awam Puan? Ya, tak ada saksi. Jadi beberapa isu yang perlu ditangani terlebih dahulu, kita identify apa elemen kesalahan dan seterusnya kita identify pula apa pembuktian yang perlu dilakukan dalam kita menjalankan pendakwaan nanti. Jadi kita kena kenal pastilah kalau dalam kes
gangguan seksual yang bagaimana? Gangguan secara atas talian, gangguan secara berdepan, gangguan melalui email, Facebook ataupun sentuhan. Itu yang perlu kita kenal pasti. Dan kadang-kadang ada juga kes yang mana mangsa ni dia terdiri pada seorang kanak-kanak. Dia tak sedar yang diri dia telah dijadikan mangsa gangguan seksual. Sebab dia pergi kelas tuition, ini satu contoh ya saya boleh berikan. Kanak-kanak ini telah pergi ke kelas tuition dan pada waktu rehat, guru tersebut ada makan lollipop. Tapi cara dia makan tu pelik. Dengan cara yang gerakkan lucah lah. Pada kanak-kanak ini, kenapa cikgu buat macam tu? Dia rasa pelik tapi dia tak nampak apa-apa connotation seksual terhadap perbuatan tersebut. Bila dia balik rumah, dia cakap dengan mak dia. So dia cakap, tadi kan cikgu pelik. Kenapa cikgu pelik? Sebab cikgu makan lollipop tapi tarik keluar. Pelik lah. Dan sebagai orang dewasa, ibunya memahami perlakuan tersebut berbentuk seksual. Dan setelah itu barulah laporan polis dibuat. Itu salah satu contoh yang mana mangsa sendiri tak sedar. Dan ada juga kes-kes yang mana mangsa tu sendiri dia dah tahu. Dia dah dewasa lah dalam kes ni. Tapi dia enggan ke hadapan kerana kejadian berlaku dalam ruangan pejabat. So dia tak nak buat aduan sebab dia takut kerjanya akan terganggu. Dia berasa malu dengan rakan sekerja yang lain, jadi dia tak nak ke depan. Tapi kita kena beri kesedaran lah kepada mangsa-mangsa begini. Sampai bila you want to suffer in silence? Jadi kita perlulah, mangsa kena beranikan diri. You datang kerja untuk mencari rezeki dan kita perlukan environment yang selamat untuk semua orang. Jadi itu salah satu daripada cabaran-cabaran yang kita hadapi lah. Dan ada juga yang mana kita deal dengan saksi kanak-kanak, caranya berbeza dengan kita menghadapi saksi dewasa. Yang mana dalam akta keterangan sendiri terdapat beberapa cara untuk kita dapatkan keterangan daripada kanak-kanak, iaitu secara di mahkamah sendiri kita panggil, tapi saksi kanak-kanak tu kita takkan nak biarkan dia berinteraksi atau nampak dengan OKT ataupun orang yang kena tuduh. Kita perlu adakan penghadang antara saksi kanak-kanak dan juga OKT bagi menghalang pandangan kanak-kanak. Sebab kita dengan kanak-kanak kita kalau boleh kita tak nak ganggu emosi dan juga psikologi kanak-kanak tersebut. Takut bila dah, sebab dia dah jadi mangsa. Bila dia nampak pelaku tu ada di tempat yang sama, kita tak nak emosinya terganggu dan dia mengalami gangguan psikologi lah. Begitu juga cara kedua, berdasarkan pada akta keterangan, kita boleh jalankan pemberian keterangan secara rangkaian secara langsung. Bagaimana dalam yang sekarang kita jalankan sekarang, mahkamah bersidang tapi saksi kanak-kanak tu kita tempatkan di tempat yang lain. Tapi secara beginilah kita buat online. Yang begitu bangsa kanak-kanak takkan nampak dengan siapa dia bercakap. So dia takkan nampaklah siapa OKT yang ada dekat situ. Dan cara ketiga adalah melalui rakaman video. Yang mana rakaman video ni akan diambil sebelum kes berjalan, sebelum kes berlangsung. Pada peringkat siasatan lagi pihak polis akan bawa mangsa untuk memberi keterangan di pusat saksi kanak-kanak ataupun CIC. Itu salah antara cabaran-cabaran yang ada lah. Dan ada juga antara satu lagi cabaran yang mana laporan polis lambat dibuat. Ada banyak sebab kenapa laporan polis lambat dibuat. Mangsa trauma, mangsa tak tahu, mangsa malu. Tapi sebaik-baiknya bila kita berhadapan dengan masalah gangguan seksual sebegini, kita hendaklah find someone to talk to. Kalau kita tak tahu nak buat apa sekalipun, sila bercerita dengan sesiapa, penjaga kita, kawan rapat kita untuk kita discuss. Adakah kita sendiri yang terlalu sensitif sehingga menganggap gurauan itu sebagai satu kelakuan seksual terhadap kita? Jadi kalau kita berbincang dengan seseorang, sama adakah sebagai seorang yang waras, perbuatan itu tak normal bagi seseorang dan ia berbentuk seksual yang tak sepatutnya berlaku. Jadi kita boleh ambil langkah seterusnya, yang langkah yang sepatutnya kita
buatlah. Dan ada satu kes dia saya dah saya refer yang mana dalam kes tu laporan polis lambat dibuat. Lambat dibuat dah jadi kebimbangan kepada mahkamah sebab mereka bimbang kemungkinan berlakunya fabrication. Bahaya juga kepada mangsa sebab kalau mangsa lambat memberikan membuat laporan polis, boleh juga defense kepada pelaku. Dia akan kata benda tu sebenarnya tak berlaku dan direka-reka. Dan dalam kes ini yang Arif Hakim menyatakan, in my opinion, only the police report can be claimed to be of any evidential value so far as it relates to the consistency of conduct and assertions of the complainant in court. The principle is well known in cases of rape and some other sexual offences. The state complaint can only be used as evidence of the consistency of his conduct with the story told by him in court. In other words, it can only be used as evidence of credibility of his testimony to the alleged agreement. But there are limits to its admission. It must be made voluntary and at the earliest convenient moment. Dalam kes ni yang Arif Hakim menyatakan it must not be made after a long lapse of 13 days to allow fabrication. Sebab dalam undang-undang tiada dinyatakan di mana-mana tempoh masa untuk seseorang itu membuat laporan polis. Ini kerana kesalahan jenayah tak ada tarikh luput. Jadi kadang-kadang kita akan guna pakai prinsip yang digunakan di mahkamah. Jadi dalam kes ini yang Arif Hakim sendiri telah menyatakan 13 hari. So kita boleh gunakan sebagai kita punya garis panduan lah. Guideline kita yang mana 13 hari dianggap lambat tapi jangan lebih daripada tempoh tersebut. Jadi kena bagi kesedaran kepada mangsa-mangsa untuk buat laporan polis at the most convenient earliest time. Itu antara cabaran yang kita hadapi lah. Jadi at the most convenient time ni sebenarnya dia agak general lah Puan. Ya, benar. Kalau saya boleh tanya dengan Puan, Puan, ada tak kesukaran kalau laporan polis tu dibuat sama ada dengan insiden yang baru berlaku dan sama ada laporan polis tu dibuat insiden telah lama berlaku. Ada tak kesukaran untuk siasatan tu dilakukan Puan sebenarnya? Okay, terima kasih. Memang ada sebab seperti mana the saying justice delay is justice denied. So memang lagi lambat, kadang-kadang ada keterangan yang kita tak boleh dapat on time. So memang akan lupuslah keterangan yang kita perlu untuk cari sebagai buktikan kesalahan tu berlaku. Tidak, sebenarnya Puan, kita boleh kata Puan tidak kiralah perlakuan sexual harassment tu dibuat di tempat tersembunyi di mana hanya pelaku dan mangsa sahaja ataupun di tempat terbuka, dan laporan polis kita perlu buat seberapa segera yang boleh supaya ianya memudah pihak polis membuat siasatan dan juga memudahkan pihak pendakwaan untuk arahan-arahan selanjutnya Puan. Betul tak Puan? Benar. Sebab bila kita dapati ada kesalahan yang berlaku, kita perlu juga dapatkan dokumen ataupun sebarang maklumat ataupun butiran yang boleh membuktikan kesalahan tersebut telah pun terjadi. Jadi kalau boleh, bila laporan polis dibuat dengan segera, kita akan ada ample time lah untuk mengesan kembali apa-apa elemen terlibat yang ada dalam kesalahan tersebut. Jadi kita akan buat tracing Puan. Ya, benar. Tracing. Puan, tadi Puan ada bincang tentang apabila mangsa ni kanak-kanak Puan. Ya. Was there any instances if the witness ni ataupun victim ni adalah mungkin mental illness ataupun mungkin dia orang kurang upaya, pernah tak Puan? Pernah tak? Ada tak sebarang peruntukan tambahan untuk mangsa-mangsa begini pula Puan? Macam mana tu? Setakat ni kita tak ada definition yang khusus siapa mangsa tersebut. So kita tak ada ambil kira dia punya latar belakang. Sama ada dia seorang warga negara asing, dia OKU, dia lembam ataupun siapa sekalipun, asalkan dia dijadikan mangsa, kita akan teruskan. Saya pasti ianya satu cabaran untuk pihak polis untuk menyiasat
sekiranya pengadu ni bukanlah orang normal, mungkin dia mengalami mental illness ke, atau mungkin dia seorang Mentally pekak challenged. mental challenge Mentally atau challenged. pekak bisu. Saya percaya pihak polis kalau ada mangsa sebegini, ada tak apa-apa mungkin jurubahasa ataupun apa kita kata, mungkin wakil-wakil persatuan yang akan hadir kebiasaannya semasa siasatan untuk mengambil keterangan. Pernah ke Puan perkara-perkara ni berlaku, Puan? Ya, memang pernah. Seperti mana yang Puan Zalina sebut ni, kejadian ni memang tidak mengenali mangsa. Jadi siapa-siapa boleh menjadi mangsa. Jadi tidak hairan kita memang dapat golongan OKU, contoh pekak bisu. Jadi dalam keadaan macam tu memang kita perlukan pakar untuk menjadi jurubahasa bagi keterangan disampaikan dengan efektif kepada pihak polis untuk melengkapkan siasatan. Bagi mereka yang ada kekurangan mental, memang kita akan cuba sedaya upaya untuk ambil keterangan juga dengan bantuan yang sedia adalah untuk dapatkan keterangan melengkapkan siasatan dan maju kepada pihak pendakwa raya lah. Ya. Jadi Puan pendakwa raya, berkenaan dengan saksi-saksi yang vulnerable, anak yang mental challenging ni, pada pandangan Puan dan pada pengalaman Puan juga, adakah ia merupakan satu cabaran untuk pihak pendakwaan juga? Ya, benar. Sebab kita dalam mahkamah, kita perlukan dapat keterangan yang jelas daripada mangsa. Dan namun begitu, kita ada beberapa cara lah untuk menangani. Sebagai contohnya, seorang saksi kanak-kanak boleh ditemani oleh pendamping, iaitu khidmat seseorang yang akan menemani saksi kanak-kanak tersebut. Sebab setakat sepanjang pengalaman saya lah, orang dewasa pun bila dah masuk dalam kandang saksi, mereka berasa gentar, dia takut nak bagi statement. Jadi bila kita ada saksi kanak-kanak yang sebegitu, kita kalau boleh kita dapatkan pendamping yang akan duduk sekali dengan dia. Pendamping ni dia tak buat apa-apa pun, dia cuma teman saja. Kita yang akan tanya soalan dan kanak-kanak akan jawab. Pendamping cuma physically berada di situ untuk sebagai moral support kepada kanak-kanak tersebut lah. Okay, Puan, sebelum saya bertanya soalan, saya ingin membuat semakan sama ada kerana saya menerima banyak aduan mengenai saya punya speaker ini. Adakah tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar saya melalui mikrofon ini? Dapat? Okey, terima kasih. Dan saya tertarik dengan cerita Puan sebentar tadi mengenai kes di mana melibatkan seorang kanak-kanak yang mengalami satu yang Puan katakan adalah gangguan seksual. Tetapi mangsa itu sendiri pada ketika itu tidak pun tahu kelakuan oleh cikgunya itu adalah membawa maksud kepada gangguan seksual itu. Maknanya dalam keadaan kalau kita kata sebab dia pun tidak memahami apakah isyarat yang ditunjukkan oleh cikgunya itu, jadi adakah kita boleh katakan kanak-kanak ini sebagai dalam keadaan tidak selesa ke apa ke, adakah ia boleh membawa kepada pendakwaan yang berjaya di mahkamah? Maknanya dalam keadaan itu apakah halangan undang-undang yang perlu pihak pendakwaan tempuhi? Dalam kes yang saya nyatakan tersebut, kanak-kanak tersebut bukan sahaja menghadapi gangguan secara visual daripada guru tersebut, dia juga telah diganggu secara fizikal, yang mana dia telah disentuh di tempat yang tidak sepatutnya. Sebab kita jalankan kelas tuition antara guru dan murid, tak sepatutnya ada sentuhan fizikal. Dan sentuhan tersebut telah menyebabkan kanak-kanak ini berasa tidak selesa. Dan sekembalinya ke rumah, dia puas fikir apa yang dia buat sampai cikgu pegang dia, apa yang dia buat sampai cikgu sentuh dia, dan benda itu yang dia ceritakan kepada ibu dia. Dan setelah ditanyakan, okey, ada juga gangguan secara visual daripada guru tersebut. Itu dia. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan bertanyakan soalan seterus ini saya tujukan kepada wakil peguam kita.
di mana tadi Puan Syahrin telah pun ditanyakan di dalam proses siasatan terdapatnya khidmat di mana seorang peguam boleh membantu dalam membuat laporan polis. Jadi sekarang ini kita dah berada di dalam fasa, maknanya kalau dalam jenayah itu telah pun berada di fasa pendakwaan. Dan dalam pihak pendakwaan itu ataupun sebelum satu pendakwaan itu pun bermula, apakah yang boleh peguam tawarkan servisnya, seperti mungkin kalau Puan boleh sedikit sebanyak terangkan apa tu mengenai watching brief. Okay. Watching brief actually sebenarnya kita kena faham bahawa watching brief itu sebenarnya adalah seorang peguam, ya, di mana peguam itu mewakili keluarga mangsa, baik. Dan peguam watching brief tidak akan terlibat secara langsung dalam prosiding jenayah. Beliau sebenarnya akan hadir juga dengan kebenaran mahkamah, ya. Dan kalau beliau ingin tanya apa-apa soalan, itu juga adalah dengan kebenaran mahkamah. Jadi that watching brief counsel must make out a case as to why he needs to ask these questions, because watching brief counsel is not a party to the proceedings. Yes. He's just there to observe and possibly to report to the family that has engaged him. Maknanya dalam keadaan itu, siapakah pihak yang kalau dalam undang-undang kita panggil who will be the person yang will move the court, maknanya yang menjalankan pendakwaan itu. Adakah peguam boleh mendakwa dari segi jenayah ataupun masih peringkat DPP? Adakah tanggungjawab DPP? Always tanggungjawab DPP, because the decision to prosecute is always with the AG's chambers, never with an individual. And then seterusnya, kalau itu adalah liability dari segi jenayah, maka sekarang ni kita beralih kepada liability dari segi civil. Jadi saya rasa yang topik ini pun rata-rata banyak yang orang awam yang tidak ketahui bahawa sekiranya seseorang mangsa yang mengalami gangguan seksual itu boleh membuat tuntutan civil terhadap si pelaku. Silakan, Pak. Yes, tapi what we need to understand is the thought of sexual harassment didn't exist in this country until 2016. It took the federal court in the case of Muhammad Rizwan against Asma to formulate the thought of sexual harassment. And if you read up this case, you will see that when it first started in the High Court, although the plaintiff had actually pleaded the incidences of sexual harassment, when the court made a decision, the court didn't say on what basis the decision was made. They awarded damages. They allowed her. She was actually the defendant in that case. Sekiranya Puan boleh ceritakan sedikit latar belakang di dalam kes itu. Okay. Sebenarnya, what happened in that case was Puan Asma made a complaint against Encik Muhammad Rizwan with the employer that she had been sexually harassed. There was an inquiry, and he had been terminated from his job. Yes, and then what happened was he took out an action to say that he had been defamed. If I can just look at my notes for a bit here, okay? Just to make sure that I'm actually telling you the right things. He had not been terminated in that particular case. All that happened was he had been given a strong reprimand by the employers. In fact, what the employers did was they carried out a domestic inquiry and they found that there was no sexual harassment. But what happened was, following the reprimand, his contract was not renewed. Because his contract was not renewed, and so Encik Muhammad Rizwan sued Puan Asma for defamation. Dalam kes itu si pelaku yang menyaman. Yes. Dan lepas itu Puan Asma pula menuntut balas untuk ganti rugi, mengatakan she had been sexually harassed. Okay. So this is an example where
although the domestic inquiry found no sexual harassment, the complainant can still go to the civil courts for redress. So although the High Court didn't say on what basis they were allowing her claim, they still allowed her claim, and they dismissed Rizwan's, they allowed her counterclaim, but they dismissed Rizwan's claim. So, of course, he was not happy. He went to the Court of Appeal. The Court of Appeal affirmed the High Court decision, and then, but the basis of affirmation of the High Court decision was they said that this was a tort of intentionally causing nervous shock. Because one of the things that Puan Asma suffered was nervous shock, and she had a lot of. She even had a psychiatric report to support her allegation of nervous shock. Yeah. Then she went. Then Mohammad Rizwan obtained leave, and he went to the federal court. So the question before the federal court, the question of law before the federal court there was, is there a valid cause of action for a civil class of sexual harassment under the existing laws in Malaysia? So here, and I use the words of the federal court judges themselves, they played the role of judicial activists. The federal court said, yes, no doubt the word sexual harassment has not been used, but the allegations, the particulars of the events that led to her counterclaim was sufficient to make out a case for sexual harassment. And in understanding what sexual harassment was, the federal court actually, number one, Puan Zalina mentioned the code of practice. Puan Zalina mentioned a definition of sexual harassment, which was in 2018. But even before that, there was a code of practice for prevention and education sexual harassment in the workplace in 1999. Yeah. And that code of practice in 1999 brought about, was also considered by the federal court. The other thing the federal court considered was the definition of sexual harassment in the Employment Act, which was amended, I believe, I cannot remember the date it was amended, but it was amended. So Section 2 of the Employment Act now carries a definition of sexual harassment. But then again, that was also with regards to the workplace, because it's an Employment Act. But what the federal court said was, the 1999 Code of Practice was just a guideline. All it did was to provide a set of guidelines on what it had no force of law. Looking at the Employment Act, they said, yes, all right, there is a definition of sexual harassment, but it does not provide a recourse to the complainant other than, okay, I lodge a complaint with the human resources. That's it. But what do I get for my pain and suffering? Then this was the setback in the Employment Act that the federal court recognized, and that there was no fiscal liability attached to the harasser, the alleged harasser. So to address all of that, then the federal court said, and then they looked at all the other jurisdictions, all the foreign case law, what amounted to sexual harassment, and they said, yes, upon Asma's allegations satisfied all these elements. And that is how the tort of sexual harassment was born in 2016. So they awarded her general damages and as well as aggravated damages. Yeah. Terima kasih Puan. Melihat kepada definisi yang if we look at the definitions widely adopted, not widely I say, because many adopted the definition that there must be a repeat conduct. So is there a need for a repeat conduct ataupun a one singular conduct is enough that can amount to a sexual harassment under the civil? I think one conduct is sufficient as long as the victim sees herself, himself or herself as being threatened, made to feel uncomfortable, and certainly rejects that gesture, whatever it is. And, going back to the definition of sexual harassment, if you look at if you read the judgment of the federal court, their definition of federal sexual harassment was really very wide.
You know, it didn't have to be something tangible. Something as ogling was bad enough. You just need to stare at somebody, and that was already bad enough. You also need to make, all you need to do was make an obscene gesture. That was bad enough. You know? So yeah, you know, that would. Okay. And then kalau melihat kepada seperti yang kita telah pun bertanyakan kepada Puan DPP sebentar tadi, dan now kita pergi kepada civil punya tuntutan. Jadi memandangkan Sexual Harassment Act itself on specific on this issue tiada. So kanun keseksaan ini selalu menjadi basis kepada pertuduhan itu dibuat di mahkamah. Maka apakah beza dari segi beban pembuktian ke apa ke? Boleh Puan ulas sedikit mengenai hal itu? Sorry. When it comes to an offense under the penal code, you have to prove intention. So the intention of the alleged harasser is important, it's crucial. And secondly, the burden of proof is beyond a reasonable doubt. Okay. And then, you know, as in any other criminal trial, you would have the prosecution's case. And then should the prosecution make out a prima facie case as against the accused person, then the defense is called, and then you have a case to answer at the end of it, right? But conversely, in a civil suit, what you will have is a writ action, a statement of claim, particularizing all the events that we say amounted to sexual harassment. And the burden of proof is on a balance of probability. It is a lower burden of proof. And but you still have to prove your allegations, and you know, by calling your witnesses. And in the event there are no witnesses, as you know, sexual harassment is a matter of a private nature most of the time. The evidence of the victim himself or herself, if borne out, including borne out during cross-examination, it would suffice. And then just now when you mentioned about the Muhammad Rizwan's case, you mentioned about, you know, there was an internal complaint made. So can you briefly discuss on that? Like what are, you know, the things that, you know, a victims can do, like lodge a complaint to HR ke apa ke, like if there's like anything, guidelines, code of practice that was imposed a duty to the employer to, you know, to set to for them to an employer to conduct their own internal complaint mechanism. Unfortunately, in our country, we do not have any legislative backing making it mandatory for there to be a policy against sexual harassment at a workplace. This is where it is crucial for the sexual harassment bill to be tabled urgently and to be passed, because from what I understand, that bill is quite a widely encompassing bill, and it makes it mandatory for workplace policies. So now everything is left to the employer, the workplace. But I would think that even if there was no workplace policy against sexual harassment making it mandatory, the victim can still bring it up to the HR. As you now know, the Employment Act has already been amended. So once a complaint has been made to the human resources, they must act on it. They must carry out the domestic inquiry because now it is mandated by the Employment Act. Then because there can be an inquiry, then bolehkah, adakah macam apabila seseorang pelaku itu, apabila beliau didakwa di mahkamah, dan juga perkara itu juga mengenai pendakwaan itu juga diberitahu kepada, diadukan juga kepada majikannya, dan juga mungkin mangsa juga pada ketika itu telah pun mendapatkan nasihat undang-undang, dan maknanya nasihat undang-undang yang didapati adalah untuk membuat tuntutan sivil terhadap si pelaku. Maka dalam keadaan itu ada 3 tindakan yang mungkin boleh dikenakan terhadap si pelaku itu. Jadi yang pertama adalah pendakwaan jenayah oleh Puan DPP.
And then yang kedua adalah adakah majikannya pada masa yang sama boleh menjalankan proses inquiry. Dan yang ketiga, adakah tuntutan sivil itu boleh dibuat bersama-sama. Maknanya ada 3 action serentak terhadap si pelaku. Yes, for sure, you can. Dan dan seterusnya saya membuka ini kepada kerana sekarang ini even kita punya forum pun adalah dibuat secara atas talian. Jadi mungkin dia punya trending itu telah pun berubah. Mungkin dahulu sexual harassment itu boleh dapati di tempat-tempat awam, di sekolah ke apa ke. Sekarang ni even sekolah pun telah pun menggunakan sesi pembelajaran secara online. Jadi saya rasa adalah wajar untuk kita pun juga berbincang mengenai gangguan seksual yang widely I think being happening dalam media sosial ini. So jadi sekiranya Puan boleh mengajukan soalan. Kalau kita lihat sekarang selaras dengan kemajuan teknologi, even now we are practicing a new norm kita di Johor Bahru Miss Betty di Kuala Lumpur Miss Betty Shah Alam. di Shah Alam di Shah Alam, dan kita masih lagi boleh mengadakan forum yang sangat ilmiah ini pada masa yang sama. Jadi saya percaya selaras dengan kemajuan teknologi ini, sexual harassment ni juga boleh kita katakan mengikut trend juga. Nowadays we have TikTok, we have IG stories, kita ada Facebook stories, tak kurang juga kita ada WhatsApp stories, WhatsApp status juga. Kan? Jadi pernah tak kalau kita rujuk, saya rasa soalan ni tepat kalau kita tanya kepada pihak PRM, Puan Earth, ada tak terima sebarang laporan gangguan seksual yang dilakukan secara online, iaitu secara atas talian, ada tak? Saya percaya kemungkinan ada buat masa ni sebab laporan, ya siapa-siapa boleh buat laporan seperti mana permulaan forum ni saya dah berkongsi. Tapi setakat ni sehingga siasatan kita, saya belum terima lagi lah. Tapi laporan saya percaya kemungkinan ada. Ya, kemungkinan ada. Jadi Puan, jika laporan diterima melibatkan sexual harassment secara online ataupun atas talian ni, ada tak pihak PDRM akan bekerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan yang lain, Puan? Ada tak? Itu adalah semestinya kerana PDRM tidak boleh melengkapkan siasatan tanpa bantuan atau kepakaran daripada agensi lain lah. Seperti SKMM, Cyber Security, bahagian forensik, jawatan kimia, syarikat telekomunikasi dan lain-lain lah. Maksudnya pihak polis juga akan menjalankan siasatan menyeluruh, akan melibatkan syarikat telco juga Puan Ya. Okay. Macam Puan Dauraya Puan Zalina, kalau boleh saya tanya, pernah tak sebarang pendakwaan dibuat bagi kes gangguan seksual yang berlaku secara online? Secara peribadi saya belum lagi jalankan gangguan seksual secara online, tapi saya ada satu kes yang mana kejadian adalah merakam seorang perempuan yang sedang mandi tanpa pengetahuan perempuan tersebut dengan menggunakan telefon bimbit, dan rakaman tersebut disebarkan melalui grup WhatsApp. Dalam kes ini ada 2 kesalahan lah. Satu adalah menceroboh hak privasi mangsa tersebut dan juga penyebaran di bawah Seksyen 292. Dalam kes ini pihak mahkamah juga mengambil berat tentang kesalahan yang berlaku, yang mana Yang Arif Hakim menyatakan hak maruah dan keaiban seseorang adalah sesuatu perkara yang dipandang berat, dan apa jua perbuatan yang dilihat sebagai memperlekehkan atau mencabul hak maruah dan keaiban itu dianggap sebagai sesuatu yang serius. Keseriusan isu ini menjadi lebih memuncak di zaman cyber yang serba canggih, di mana sesuatu berita atau imej boleh disebarkan kepada dunia secara sekelip mata. Jadi kalau bolehlah perkara sebegini kita harus bendung dan beri kesedaran kepada ahli masyarakat kita, jangan kita buat. Puan, saya setuju dengan Puan. Berkenaan dengan merakam video Puan, ada juga saya percaya terdapat beberapa
perkongsian di atas online juga. Selain video, terdapat juga gambar. Dan gambar yang diambil secara curi Yes. dan kemudiannya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini berkongsi. Bukan Yes. saja dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram pun ada. Yes. Saya tertarik dengan satu artikel yang saya perolehi di dalam surat khabar, iaitu Sex Chat Group Exposed from School for Tough Laws by Imran Ari, October 7, 2020. Agak recent, agak baru juga, telah dilaporkan di dalam surat khabar di mana terdapat kumpulan-kumpulan sex chats melalui Telegram menyebarkan gambar-gambar wanita, kanak-kanak tanpa mereka sedari pun sebenarnya. Mungkin diorang ambil di IG, mungkin mereka ambil di Facebook atau di WeChat ataupun platform alam maya yang lain dan mereka sebarkan di dalam grup tersebut. Jadi pada pandangan puan, kalaulah benda tu berlaku pada mangsa, di mana mangsa tak tahu ni gambar ni telah disebarkan secara berluasa dalam grup, bolehkah mangsa ini mengambil tindakan untuk membuat laporan polis walaupun dia tak tahu siapa yang sebarkan? Boleh ke puan? Ya, boleh. Macam dalam kes yang saya nyatakan tadi, perempuan yang dirakam sedang mandi tu, dia tak tahu pun kejadian itu dirakam. Dia dapat tahu setelah video tersebut disebarkan. Dan kebetulan ada kenalan yang dalam grup WhatsApp tu kenal. Ini kawan saya. So dia kenalan tu dalam grup tu? Ya. So dia memberitahu kepada mangsa apa yang berlaku. So mangsa dah dapat maklumat tu terus pergi buat report. Jadi rakaman itu ada sebagai bukti. Walaupun tiada kita tak tahu siapa pelaku asalnya, siapa yang menyebarkan juga telah melakukan kesalahan. Dan dalam siasatan tersebut kita boleh mintalah pihak PDRM untuk bersama dengan SKMM untuk kesan dari mana sos video tersebut diperoleh. Adakah itu mustahil puan untuk kita dapatkan sos? Kalau ada pandangan puan, sebenarnya penyebaran dari segi gambar dan video tu berlaku, adakah ianya mustahil untuk ataupun boleh kita track sebenarnya puan? Ada masa yang kita boleh dapat, ada masa yang kita tidak dapat. Itu melalui pengalaman. Jadi puan pernah tak selama puan menjadi kepala Petak Uraya ni menerima kertas siasatan di mana tidak semestinya di Johor lah, ada tak terima kertas siasatan yang lebih kepada online sexual harassment? Ada tak? Kan kalau kita tengok sekarang ni semuanya new norm, semuanya berkongsi cerita kan pun melalui IG stories, IG news. Orang kata let's watch a party together. Kan kalau kita tengok beberapa artis mungkin dia cuba promotekan produk-produk dia melalui Facebook. Kadang-kadang ia mengundang komen yang tidak menarik dibaca. Boleh ke kita ni walaupun kita tengah buat ni tapi kita nampak ada komen yang tak menarik, kita masih lagi boleh buat laporan polis puan? Ada juga instances yang mana bukan orang yang dikatakan itu membuat laporan, tapi pengadu yang melihat komen-komen tersebut dan merasakan tak sepatutnya ianya berlaku. Boleh. Ya. Boleh diambil tindakan. Jadi untuk Puan Syahrin dalam membuat tuntutan sivil berkenaan dengan contohlah screenshot, even the screenshot, dia boleh tak kita gunakan sebagai kita punya evidence? Ada tak perkara ini orang kata screenshot ni bukan satu ini screenshot dia, tak semestinya betul kita boleh edit kan? Kita pun sekarang nowadays we can edit almost everything puan boleh tak kita gunakan screenshot atau maybe penyebaran-penyebaran ni di mahkamah untuk tuntutan sivil, khususnya tuntutan sivil, boleh tak kita gunakan? Yes.
As far as, okay, so basically now you're talking about the evidential aspect of proving your case. So in any situation, you know, whether it's a sexual harassment case or any other, when it comes to you're talking now about screenshot, so it is in the form of a document, right? So there are two aspects to that. One is the admissibility of that screenshot. And the second one is the weight. Let's say the document or the screenshot is admitted, then the weight the court is going to attach to that particular piece of evidence. So the first hurdle to cross is to satisfy all the requirements under the Evidence Act concerning the admissibility of documents. So you would have to establish your source. And usually, you know, although this might be a screenshot, but the original form would still be in your phone, you know, and you could save that as evidence. So the court can actually see from the source itself that it's there. Or you could go to the telco concerned and get transcripts, get it certified. So once you have actually satisfied the evidentiary requirements, the document can and will be admitted. But just because it's admitted, it doesn't mean that it will be accepted as the truth. Then the court then will have to consider that document, the contents of that document, and compare it and weigh it as against all the other evidence that's led, to see whether there is contemporaneity, to see whether there's consistency. So once that is established, then it should be sound evidence. Maksudnya walaupun pelakuan sexual harassment itu tidak berlaku berhadapan begini secara live, secara atas talian online yang kita tak kenal pelaku pun kita masih boleh teruskan untuk membuat civil suit kita, Puan? Yes, because what it boils down to is the trauma that is caused to the person himself or herself. So just because it's happened on a different medium doesn't take away the trauma, doesn't take away a person's right to take whatever action he or she needs to take. Terima kasih, Puan. Miss Betty? Yes. Miss Betty, can you hear me, Miss Betty? Yes, yes. Louder, please. Miss Betty, untuk sexual harassment secara online ni, pernah tak Miss Betty come across sebelum ni? Ada tak? Oh, there's a lot. But the COVID pandemic has actually brought on more online sexual harassment than before. And according to our own records in Awam, if I go back to 2017, we may only be having like 26 cases a month, and then 2018, 15, 2019, 17. But come 2020, because of the MCO and CMCO, kami punya case melipat 400%, 400% to 117. So that means that when people do not go out to work or to anywhere, sexual harassment doesn't stop, it carries online. And now that I have the floor, I would like to say that recently the Engender Consultancy did a survey on public space sexual harassment. And it is very interesting because, as what Puan Rosarina said, most of the time sexual harassment berlaku di tempat kerja dan lain-lain. Tapi survei ini berlaku di tempat awam. Dan kami dapati bahawa dalam tempat awam, gangguan seksual masih berlaku, masih terjadi, dan ramai yang berlaku tidak mahu membuat laporan sebab sama, takut dan semuanya. Dan satu interesting fact dalam survei ini ialah penlibatan bystander, iaitu orang yang menyaksikan gangguan seksual berlaku itu ada 7% from the respondent yang memberi pertolongan, directly intervene. So therefore kita katakan sebaiknya sekiranya ada gangguan seksual, if you go by the Employment Act,
which was amended in 2012, up till now, I think not many people have actually got redress daripada syarikat. Dan kalau mengikut penal code as a crime, kebuktian gangguan seksual susah. That is why we are looking for a stand-alone act on sexual harassment yang akan membantu the mangsa. And we definitely agree with Puan Pengurusi JB Bar that we need to have this Sexual Harassment Act passed as soon as possible to provide justice. And as what ASP say, justice delayed is not good. So just on the online sexual harassment, it is not just one person that's affected. Victim could be one person, but it's spread across just like the virus. Everything, it becomes cluster, people will get to see it. And the victim will also grow because the number of people involved jadi mangsa. So like for one V2K case, 4 mangsa datang jumpa kami dan kami bawa mereka jumpa polis dan 14 orang lain datang sebab mereka adalah kawan kepada mangsa. And we gave a lot of counselling support, tetapi but right now what they need is redress. So they wanted to go to the police, yeah. And hopefully the police takes this up as soon as possible. At the same time, I think what is really needed is the creating of awareness, kesedaran kepada orang ramai, sebab bila seseorang tidak tahu apa itu gangguan seksual, mereka tidak akan buat laporan. Dan sesiapa yang jadi saksi adalah baik sekiranya mereka libatkan diri untuk membantu si mangsa supaya dapatkan kes dia dilanjutkan. Yeah. So I think at the moment, this is what I have to say. Thank you. Dan Puan, kalau melihat kepada latar belakang Puan juga mempunyai latar belakang sebagai seorang kaunselor, ya? Ya. Dan bagi pihak awam sendiri, apakah khidmat-khidmat kaunseling yang biasa diberikan? Mungkin ada kaedah-kaedah yang biasa digunakan oleh bahagian kaunseling untuk membantu mangsa yang mengalami gangguan seksual ni, Puan. Boleh Puan kongsikan? Okey, dalam perkhidmatan di awam, kami ada selain daripada memberi maklumat tentang undang-undang, kami ada servis kaunseling. Dan kaunseling ini kita boleh lihat dari dua perspektif. Sebaik seorang mangsa datang, masa itu ialah immediate first responder punya cara, okay, cara bantuan. Iaitu kita lihat apakah perasaan mereka, adakah mereka takut, adakah mereka susah nak cakap, trauma. So yang pertama kita menguruskan keadaan seseorang mangsa itu. Lepas tu bila mereka dah tenang, mereka nak buat dari segi undang-undang, laporan ke polis memang akan dibantu sehingga menemani mereka ke balai polis. Lepas tu kita mula counselling dari segi yang kedua, iaitu gunakan psikoterapi. Psikoterapi ini biasanya kita ingin memperkasakan mangsa itu supaya mereka boleh lupakan apa yang telah berlaku dan muncul ke depan. Tetapi nak melupakan perkara ini sangat susah. Jadi kita gunakan various therapy, mungkin CBT, mungkin reality, tapi yang pada kumpulan-kumpulan wanita, kita suka gunakan feminist perspektif sebab kita nak empower, nak perkasakan mangsa itu. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Sebab apabila seorang jadi mangsa gangguan seksual, kehilangan pertama ialah confidence dia. Kedua ialah self-esteem. Jadi kedua-dua ini perlulah bantuan kaunselor untuk berjalan bersama dengan mangsa itu supaya mereka dapat balik keyakinan dan esteem dia. So lepas tu kita akan tengok apa yang perlu oleh mangsa. Sedikit soalan selingan berkenaan jawapan yang telah pun diberikan Puan tadi.
adakah insiden di mana datang seorang pengadu yang mengadu bahawa beliau telah pun mengalami episod gangguan seksual, tetapi mereka individu ini hanya datang untuk mendapatkan bantuan sokongan dari segi moral sahaja. Maknanya beliau tidak ada mahu apa-apa tindakan lanjut, maknanya beliau tidak mahu buat police report, tidak mahu buat apa-apa tuntutan sivil, beliau hanya datang untuk mendapatkan sokongan dari segi moral sahaja. Ya. Memang ada, ya, memang ada sebab apabila mereka kena gangguan seksual, mereka tidak, bukannya selalu mereka nak buat laporan polis. Apa yang mereka perlu ialah satu jawapan yang perkara itu telah berlaku. Jadi pihak kami melalui kaunseling, biasanya kita menyokong mangsa itu, kita mengiktirafkan pengalaman dia, experience dia, dan kita memberikan hak untuk membuat keputusan nak buat laporan atau tidak buat laporan kepada individu itu. Sebab kalau kita mengarahkan dia, kita tarik balik dia punya keyakinan. Dan tetapi selain daripada itu, kita cuba encourage dia, ya, cuba encourage dia, sebab kalau kita tak buat laporan, kita akan membenarkan si pesalah itu melakukan dia. Jadi kadang-kadang daripada tindakan ini, adanya mangsa yang tukar fikiran dan beranikan mereka sendiri untuk membuat laporan tanpa paksaan. Dengan sukarela mereka buat, sebab bila dah faham, mereka beranikan diri, baru mereka buat bagi pihak sendiri. So memang ada. And then Puan, saya percaya pihak awam sendiri bukannya salah satu-satunya organisasi yang turut membantu dalam melawan gangguan seksual ini, dalam memperjuangkan isu gangguan seksual ini. Jadi boleh ke Puan kongsikan, mungkin mengikut negeri, mungkin awam mungkin lebih aktif di Kuala Lumpur, tetapi bagaimana di bahagian negeri-negeri lain, adakah setiap negeri ini mempunyai sesuatu organisasi yang tersendiri yang boleh memberi bantuan yang serupa seperti apa yang pihak awam tawarkan? Puan, sila kongsikan. Okey. Pihak awam adalah salah satu organisasi, persatuan di dalam satu gabungan tindakan, that is the Joint Action Group for Gender Equality. Dan gabungan ini ada di Sabah, Sarawak, Penang dan Perak, dan persatuan-persatuan dalam gabungan ini memang ada fungsi yang sama, perkhidmatan yang sama. Contohnya Women's Center di Penang, SAWO di Sabah, SWWS di Sarawak, dan di Johor pun ada Persatuan Jewel. Jadi selain daripada kumpulan ini, ada juga pertubuhan yang lebih mencenderung dari segi Islam, like Sisters in Islam. And kalau ada kes-kes suicide, sebab bila seseorang itu kurang yakinan, rasa tidak ada pertolongan, mungkin dia nak bunuh diri. Jadi Befrienders juga adalah salah satu organisasi penting. Jadi di setiap negeri ada persatuan-persatuan dan organisasi yang either dia ada counselling, dan kita ada bar council di setiap negeri yang boleh memberikan perkhidmatan undang-undang. Jadi dengan semua dari segi ini ada bantuan. Hanya orang ramai mesti tahu, beranikan diri untuk tampil ke hadapan. Selain daripada itu, ada satu pusat di setiap General Hospital, iaitu One Stop Crisis Center di semua General Hospital. Bertempat di Emergency Department, semua assault ke, sexual harassment ke, domestic violence, seorang mangsa boleh pergi ke tempat itu untuk mendapatkan bantuan. Dan dari segi kementerian, mereka ada talian kasih di mana seseorang mangsa boleh buat laporan. Contohnya sekarang CMCO tak boleh keluar sini sana, buat laporan kepada talian kasih, mereka akan hubungi pihak polis supaya memberikan bantuan. Jadi inilah beberapa organisasi
Google, sekarang Google saja mana-mana mesti ada, including like Good Shepherd dan lain-lain. Okay? Okey. Puan, sekiranya diizinkan untuk mungkin ada sedikit apa-apa tambahan oleh kita punya pengurus. Yeah, just to add on to what Puan Betty said just now, and this also relates to Puan Lidiana's question to me in the beginning about whether there is a badan peguam. The answer that I had given was essentially regarding to the state bar. But in addition to the NGOs mentioned by Puan Betty, we also have the Association of Women Lawyers, which is part of JAC as well. And this NGO is extremely experienced in dealing with sexual harassment complaints cases and giving advice, counseling, support, and whatever is necessary. So yeah, I just wanted to add that on to what Puan Betty had said earlier. Terima kasih Puan Pengerusi. Dan seterusnya sebelum kerana saya lihat pun masa pun amat mencemburui kita. Jadi saya akan bertanyakan soalan terakhir kepada Puan Betty dan saya akan menggulungkan program kita pada hari ini. Jadi apakah harapan Puan Betty selaku wakil daripada organisasi awam ini ataupun apakah nasihat yang boleh Puan berikan kepada mangsa yang malu ataupun takut dalam membuat apa-apa tindakan terhadap si pelaku. Boleh Puan kongsikan? Okay, I answer the last part first. Sekiranya ada orang yang mengalami gangguan seksual, yang pertama ialah jumpa siapakah orang yang anda boleh cari menjadi penyokong anda. Find your own support. Lepas tu, ingat apakah perkara yang berlaku, the 5 Ws, where, who, when, what, and how. So, bila kita dapat semua dokumentasi ini, kita boleh teruskan dengan laporan nanti. Tapi bagi harapan pihak awam, kami sangat-sangat mahukan lihat setiap warga negara kita ambil tahu dan sedar tentang gangguan seksual. Dan sekarang sudah kita ubahkan satu undang-undang. Kita berharap setiap orang termasuk mungkin bar dan semua boleh membantu supaya memanggil parlimen untuk paskan undang-undang ini dengan cepat. Dan bagi pihak awam, kami selalu teruskan menaikkan tahap kami dari segi memberikan latihan pendidikan tentang kesedaran undang-undang dan kesedaran apa itu gangguan seksual kepada semua tahap society. Ya, so kami berharap dengan bantuan semua kita dapatkan satu undang-undang yang akan diwujudkan dengan cepat. Sudah wujud, pas dengan cepat. Dan mungkin sedikit sebelum saya beralih kepada sesi soalan dan jawapan, kalau boleh saya memohon kepada setiap ahli panel untuk berkongsi sedikit apa-apa nasihat. Puan Betty telah memberikan nasihat beliau. Mungkin bagi pihak pendakwaan, kalau kita boleh mula dari pihak pendakwaan, dari pihak peguam dan terakhir sekali daripada pihak pegawai polis lah. Apakah nasihat yang boleh ahli panel berikan kepada mana-mana individu di luar sana yang menjadi mangsa? Okey. Dari contoh yang pertama saya nyatakan tadi, kanak-kanak tu tak tahu yang dia sudah jadi mangsa gangguan. Saya minta kepada ibu bapa, silalah bagi sexual awareness kepada anak-anak kita. Berikan maklumat kepada anak-anak kita mana tubuh badan yang boleh disentuh, mana tubuh badan yang tak boleh disentuh oleh orang yang kita kenal ataupun tak kenal. Awareness tu sangat penting sebab sebagai kanak-kanak mereka tak faham connotation seksual pelaku-pelaku ni. Tapi pelaku tu dah dapat kepuasan dengan menyentuh anak-anak ni. Jadi kita harus memberi pendedahan awal. Sebab ada satu kes, ibu ni dia cuba untuk mengajar anaknya berusia 7 tahun. Okey, dia panggil, dia cakap dengan anak dia, kalau orang pegang sini, jangan bagi tahu. Tapi anak dia pula cakap, oh hari tu abang tu dah jilat. Itu perbuatan seksual yang sangat serius. Jadi perlu kita beri
pengajaran awal kepada anak-anak kita untuk jaga diri mereka di peringkat awal. Jangan benarkan sesiapa menyentuh mana-mana bahagian tubuh anak-anak kita. Sexual awareness is very important at an early age. Itu saja. Terima kasih. I think we need to work towards eradicating sexual harassment at workplace or at any level. And the way to begin with that is to have workplace policies. Yes, no doubt it's not mandatory, but I think it is, we have to take it upon ourselves to make that move. And if I may just share, the Johor Bahru actually has launched the sexual harassment, a campaign against sexual harassment. And we have also set up a web page. And on that page, we have urged members of the Johor Bahru to sign a pledge to stand against sexual harassment and to take steps to protect against sexual harassment at your workplace. And attached to that document also is a template for a workplace policy against sexual harassment. So once we start doing that, and once as employers we show that we are serious, I think then we could see, and it should bring about a lesser incidence of sexual harassment. People will become more educated, people become brave, and because what they also need is to know that the employers stand with them. They stand with them and they will protect them and will do whatever is necessary to investigate into a complaint of sexual harassment. That's important. Nasihat yang boleh kita dapatkan daripada pihak PDRM. Okay, terima kasih saudara moderator. Saya rasa ke semua ahli panel dah sentuh kebanyakan perkara-perkara yang kita perlu bagi perhatian. Especially Puan Betty ada sebut pasal mangsa untuk berani menampilkan diri membuat aduan, sebab polis memang hanya akan ambil tindakan sekiranya ada aduan yang mengandungi ingredient kesalahan yang kita adalah. Jadi dengan adanya forum ni, saya percaya ke semua audience yang ada hari ini dapat lebih mengenali saluran melalui NGO atau Bar Council untuk memainkan peranan check and balance. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun yang inquiry tentang sexual harassment ni, untuk pihak polis ambil tindakan atau tidak. Itu saja, terima kasih. Dan dengan berakhirnya nasihat dan saranan oleh ahli panel kita sebentar itu tadi, maka saya membuka sesi soal jawab seperti yang telah pun saya beritahu pada awal forum sebentar tadi. Dan juga saya ingatkan juga kepada ahli-ahli bar yang berdaftar, silalah membuat pendaftaran di link yang akan diberikan melalui Crowdcast, Zoom ke apa, Facebook. Jadi sila daftarkan untuk mendapatkan poin CPD anda. Dan saya akan buka ruang kepada Puan Lidiana untuk bertanyakan apa-apa soalan seperti yang diajukan oleh penonton kita pada hari ini, Puan. Kita dapat beberapa soalan, tapi kita ada kekangan masa untuk menanyakan semua kepada panelis kita pada hari ini. Tetapi satu soalan yang agak menarik yang perlu saya utarakan iaitu kepada Puan untuk PDRM. Soalannya, ada tak child interview center disediakan di setiap balai polis untuk PDRM ni? Ada tak? Okay, terima kasih saudari moderator. Untuk menjawab soalan ni, CIC, Child Interview Center ataupun dalam bahasa Malaysia, Pusat Temu Duga Kanak-Kanak, hanya ada di setiap kontingen saja, iaitu di setiap negeri saja. Jadi untuk di Johor, hanya di peringkat ibu pejabat kontingen Johor saja yang ada CIC ini, bukan di setiap balai lah. Hanya di peringkat negeri saja, sehingga ke Bukit Aman. Dan ada sedikit lagi soalan tambahan saya lihat di sini berkenaan adakah terdapatnya seakan-akan yang sama bagi pengadu-pengadu yang
yang dikatakan vulnerable. Maknanya kalau kita ada child interview center, adakah kemudahan yang sama juga diberikan kepada mana-mana saksi yang mungkin seperti kita ada bincangkan seperti tadi yang mentally challenged. Macam tu. Adakah kemudahan sedemikian ada disediakan? Mungkin mereka di dalam apabila datang ke suatu balai itu, kita nampak we can see that they are visibly shaking. Maknanya trauma yang dihadapi itu sangatlah teruk hingga menyebabkan mereka ingin mengeluarkan perkataan pun tidak dapat. Jadi apakah kemudahan yang mungkin dapat pihak polis berikan? Okay, terima kasih saudara moderator untuk menjawab soalan ni. Seperti mana yang Puan Zalina dah kongsi tadi, dalam undang-undang CIC sebenarnya khasnya untuk rakam percakapan kanak-kanak. Dan dalam keadaan khas yang tertentu melalui pengalaman, memang kita pernah menggunakan cara yang untuk merakam percakapan kanak-kanak untuk dapatkan keterangan daripada golongan yang seperti yang mentally challenged. Yes, kita pernah sebab dengan cara tu adalah mungkin lebih sesuai bagi mangsa menceritakan melalui selain keterangan lisan yang biasalah. Dan soalan seterusnya ini saya percaya boleh diajukan kepada Puan DPP ya. Soalannya berbunyi, jika gangguan seksual berlaku di tempat, maknanya di tempat bukan tempat awam, di antara mangsa dan pelaku dan tiada saksi yang nampak. Maknanya bagaimanakah untuk membuktikan bahawa gangguan seksual itu benar berlaku? Maknanya macam kalau kita lihat tadi memerlukan mungkin pendakwaan memerlukan elemen koroborasi itu. Jadi in the absence of that, bagaimanakah pendakwaan ingin menggayakan kesnya di mahkamah? Bagaimana kes yang saya nyatakan tadi, yang mana kes itu laporan polis lambat dibuat. Minta maaf, saya lupa sini. Okey. Bagaimana kes di awal tadi yang saya nyatakan, yang apabila laporan polis lambat dibuat, pihak mahkamah dia bukan sahaja meneliti pembuktian dari segi fizikal sahaja. Dia akan tengok kepada conduct of the victim. Adakah perlakuan itu diceritakan terus kepada orang-orang lain ataupun adakah laporan polis terus dibuat, dan bagaimana juga kesan kepada mangsa. Jadi walaupun kita tak ada bukti fizikal yang menunjukkan perbuatan itu telah terjadi, kita boleh tengok dari segi kesan kepada mangsa sendiri. Dan pihak mahkamah juga mengambil kira bukan sahaja satu aspek tapi aspek secara keseluruhan. Dia akan tengok hubungan antara pelaku dan juga mangsa, adakah ada opportunity untuk kejadian tersebut berlaku, dan juga kesan sebagaimana yang saya katakan tadi. Maknanya melihat kepada pengalaman Puan banyak mengendalikan kes-kes gangguan kes-kes melibatkan jenayah seksual di mahkamah lah. Jadi sekiranya kita cuba kita ambil satu outraging modesty of a person. Di dalam kes itu kebiasaannya apakah pembelaan yang biasa digunakan oleh pihak pembelaan? Pembelaan ada antaranya yang dikatakan tak sengaja, tanpa niat. Pada dia itu perkara biasa. Itu adalah pada dia penerimaan sensitiviti mangsa itu. Maknanya dan mangsa itu terlebih sensitif. Adakah itu yang Puan maksudkan? Ya. Jadi dalam keadaan itu bagaimanakah undang-undang sedia ada mengawal keadaan itu? Maknanya bagaimana kalau macam apabila pembelaan itu dilontarkan, apakah biasanya yang pihak pendakwaan akan cuba untuk melepasi halangan itu supaya boleh membuktikan kesnya di mahkamah? Dari segi undang-undang, kita punya development of law ni berterusan. Dan ada satu akta yang baru digubal pada tahun 2017, iaitu Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak. Dalam akta ini dia menggariskan kesalahan-kesalahan yang secara fizikal
ataupun secara non-fizikal. Sebagai contohnya, memberi pendedahan kepada seorang kanak-kanak tentang perlakuan seksual, sexual grooming, ataupun mengakses kepada pornografi kanak-kanak. Itu semua termasuk dalam akta kekerasan seksual terhadap kanak-kanak. Dan dalam Seksyen 18, akta tersebut menyatakan keterangan seorang kanak-kanak akan diterima dan adalah kredibel walaupun diberikan tanpa bersumpah ataupun tidak. Okay, jadi kalau boleh saya bertanyakan, soalan terakhir ini diajukan kepada Puan Pengerusi kita. Jadi soalannya berbunyi, dari segi, sebentar ya. Sebentar. Oh maaf, itu untuk soalan untuk Puan DPP sebentar tadi. Okey, tapi kalau bolehlah saya tanyakan kepada Puan Pengerusi. Dalam kes-kes gangguan seksual ini, bagaimanakah apakah nasihat ataupun bukan nasihat lah, pandangan kalau yang Puan boleh kongsikan maknanya macam kadang-kadang apabila mangsa ini tidak pun membuat apa-apa laporan ke apa ke, mungkin mereka berkongsi kejadian yang mereka alami ini di media sosial, dan mungkin perkongsian mereka itu membuka kepada tindakan defamation, saman malu, saman fitnah terhadap mereka yang merupakan sebenarnya mangsa dalam keadaan itu. Ini seperti apa yang berlaku di dalam kes yang Puan ada kongsikan sebentar tadi lah di dalam kes Muhammad Rizwan tersebut. Jadi boleh Puan sentuh sedikit berkenaan itu. Okay, so if there's an action for defamation because someone went to Facebook, like what Muhammad Rizwan's case has already demonstrated, the complainant can make a counterclaim for sexual harassment. But when we go to social media, and I can tell you now, I'm not a fan of social media, and I really do not displaying things on social media, because the thing with social media is you can take a post down, but it's there in cyberspace somewhere, and someone would have taken a screenshot, like what Mr. Encik Zahir, you mentioned earlier about screenshots. So there is some degree of permanence there. But if you're going to go to social media, you have to be 200% sure that you can withstand the backlash of what has happened. And that in the event you are faced with a suit for defamation, you have what it takes to fight that suit and claim for sexual harassment that you now have publicized to everyone. And the thing is, if you're going to go to social media and share your experience of sexual harassment, I would think that the more concrete way would be to take the legally recognized way, lodge a police report, complain to your human resource, file a civil suit. That I would say would be a more intelligent way of addressing the problem. Ya. Baik, terima kasih Puan Pengerusi. Dengan berakhirnya soalan dan jawapan yang terakhir itu sebentar tadi, maka kita telah pun sampai ke penghujung program kita pada hari ini. Oleh itu, terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada menonton pada petang ini, dan kami sebagai mewakili Pengurusi Jawatankuasa Program Negeri Johor mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada penonton yang menonton. Sekian, terima kasih.